atau khinzir. Jadi dia tanya beberapa soalan. Pertama dia tanya tentang khinzir ni pada pandangan Islam ni macam mana. Orang Islam semua sepakat, tak ada khilaf satu habuk pun khinzir haram makan. Tak ada khilaf. Cuma macam mana nak cuci pinggan kena khinzir, dia kata. Oh, kalau tanya saya, basuh dengan apa-apa bahan kimia sehingga hilang kesannya. Oh, dia kata di sana ada dua pandangan. Satu pandangan yang agak keras, kata kena basuh 7 kali. Satu dengan air tanah, saya kata. Pandangan itu kerana dipelopori terutama dalam mazhab Syafi'i, kerana mereka kata kalaulah anjing Nabi suruh basuh 7 kali, satunya dengan air tanah, khinzir lagi teruk lah. Pandangan yang kedua kata andaian yang dibuat tu tak betul, yang Nabi sebut khinzir saja, anjing saja. Sab'a marat ulahunna biturab, 7 kali, satunya air tanah, Nabi tak sebut khinzir, maka basuhlah khinzir ni sehingga cuci dengan apa-apa bahan saja yang mana sehingga dia tak ada lagi kesan dia. Gunalah sabun, guna apa tak apa. Kalau anda, dia kata habis tu dia kata anda pilih pendapat yang mana? Saya tentulah memilih pendapat yang mudah, kerana Nabi SAW khuyira bainal amrain ila ikhtara aisaruhuma, kata Aisyah, ma lam yakun isman. Nabi tidak diberi pilih dua perkara melainkan baginda pilih yang mudah selagi mana ia tidak berdosa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kalau kita kena, you kena basuh lah, tak payah cari air tanah pun tak apa. Dia pandai Cina tu, dia kata air tanah ni ialah air tanah selut yang digali, dia kata. Saya kata siapa bagi tahu you? Satu ustaz ada bagi tahu kita, you suruh dia gali untuk you. Itulah bila bercakap fiqh, dia bayang kampung Melayu dia. Kalau air tanah tu Allah Ta'ala suruh air selut yang digali, tengah padang pasir tu, orang Arab nak cari selut kat mana? Hadis tu Nabi cakap tu, di negeri Arab tu senang orang nak cari selut negeri Arab. Cakap benda yang tak pakai masuk akal. Lepas tu kena ayak pula, jemur pergi kering. Cari ayak lebih susah cari air. Sekarang mudah cari ayak, zaman Arab dulu nak cari ayak macam mana? Saya kata tak. Lepas tu dia timbul lah, ada satu soalan, dia tanya macam mana orang pekerja Indonesia yang kerja di rumah orang Cina yang kena menyediakan khinzir, boleh? Saya kata tak boleh. Oh, dia kata tapi tuan tidak akan mewakili pemikiran yang senang. Oh, kacau. Saya kata ke dia, Islam bukan satu agama yang hipokrit. Apabila Islam kata khinzir tak baik, Tuhan mengharamkannya. Pertama, dia haram. Kedua, dari segi pembuktian sains pun memang dia tak baik untuk kesihatan. Maka adakah patut bagi orang Islam benda yang tak baik untuk diri dia, dia disuruh untuk hidang pada orang lain? Agama tak boleh terima sikap yang tidak adil kepada orang lain. Maka dengan itu agama mengharamkan pengikutnya membuat apa-apa perbuatan yang menunjukkan ia bukan seorang manusia yang bermaruah apabila ia mengharam suatu benda diri dia tetapi dia izinkan untuk orang lain. Tak. Kalau orang lain nak buat, dia punya hal, tapi jangan campur tangan kita. Oh, dia kata kalau begitu bagus. Dan dia ada beberapa soalan lagi. Dia tanya, saya sebut tentang untuk tamu. Dia kata macam mana khinzir yang berkeliaran? Saya kata you ikut elok-elok lah, kata. Yang lebih sensitif daripada khinzir ialah anjing sebenarnya. Kerana anjing tu Nabi suruh basuh 7 kali, jelatan dia, jelatan anjing tu. Khinzir ni basuh begitu ya, tapi you kena ra'i lah orang Melayu. Orang Melayu ni kalau anjing lalu tak apa, tapi khinzir dia tak makan. Sebab tu bila dia pergi ke Thailand, Bangkok ke apa, dia pergi tidur dengan perempuan yang diharamkan untuk dia, tapi masa nak makan pagi pergi cari kedai Islam. Oh, dia kata kedai ni haram, dia kata. Dia tidur malam tadi haram, tak apa. Dia sensitif tak makan dia. Dan kemudian dia tanya saya, mana lebih haram antara khinzir dengan rasuah? Soalan. Tapi saya cuba nak memahamkan dia Islam yang lebih luas.
Walaupun khinzir itu adalah sensitif dalam agama, terutama orang Melayu, tetapi dia hendaklah ketahui antara daging khinzir dengan rasuah lebih jijik daripada khinzir. Ada soalan? Ya. Apa dia? Ya. Okey, saya cakap. Saya baca tapi tak bersungguh-sungguh lah baca begitu. Saya pun orang bagi tahu tentang artikel Azizi Abdullah di dalam akhbar yang bernama apa? Harakah. Apa? Siapa yang mendengar dan melihat wawancara saya dengan Johan Jaafar, dia tahu bahawasanya saya tak kata macam Azizi kata tu. Silalah Islam tu bersih, boleh berkembang, memang tak kata pun. Tapi dia satu trend mereka ni mengandaikan apa yang orang tak cakap supaya dijadikan suatu modal. Yang ulama ahli sunnah menyebut perbuatan yang lazim, yang ahli sunnah larang, lazimul qaul laisa bil qaul, lazimul mazhab laisa bil mazhab. Apa yang hang faham daripada orang cakap dia tak kata, hang jangan hukum itu cakap dia. Itu hang pandai-pandai faham macam tu. Saya sedang bercakap berhubung dengan permasalahan sebelum undang ni. Tuan-tuan, apabila kita bercakap berhubung dengan negara Islam, orang Cina yang bukan Islam dan orang bukan Islam, dia terbayang negara itu ialah sebuah negara yang ditegakkan oleh Nabi, yang dia akan potong tangan mencuri, dia akan sebat orang, polis ada di mana-mana, dia akan mengambil tindakan, orang ketakutan, siapa yang tersingkap sikit tudung dia disebat tengah belakang. Begitulah gambaran mereka yang bukan Islam. Bahkan di kalangan orang Islam sendiri, bila dicakap tentang soal undang-undang Islam, negara Islam, dia terbayang negara yang akan menghukum orang yang salah. Of course, dalam sebuah negara Islam tentu perundangan itu ada, kerana undang-undang itu sendiri disebut dalam Al-Quran dan tidak ada siapa pun yang berhak untuk menafikan undang-undang Islam. Tetapi adakah undang-undang itulah yang menggambarkan negara Islam keseluruhannya? Tak. Mengapa apabila kamu bercakap tentang negara Islam